kita baca satu hikmah yang mungkin dapat menjelaskan rahsia kenapa kalah gagal pun berjaya. Ibn Athilah dia menyebutkan begini dalam hikmah ini, mata a'taka ashhadaka birrahu wa mata mana'aka ashhadaka qahrahu wa huwa fi kulli dhalika muta'arrifun ilaika wa muqabbilun biwujudi lutfi alaika. Maksudnya apabila Allah SWT memberi kejayaan kepada anda, itu pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memberi peluang dalam hati anda atau dalam pandangan hati anda musyahadah terhadap sifat jamal dia, sifat kesempurnaannya. Yang saya ulangi lagi, kalau kita berjaya mendapat apa yang kita maukan, itu berarti Allah kurnia apa yang kita mau. Itu satu kejayaan pada zahirnya. Pada hakikatnya Allah bagi peluang kepada kita supaya hati kita ini dapat musyahadah kepada sifat-sifat jamal dia. Apa sifat-sifat jamal? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud, Al-Karim, ya, Al-Latif. Apa saja sifat-sifat Allah yang dapat digolongkan dalam sifat-sifat jamal. Saya dah banyak kali sebut sifat-sifat Allah itu boleh dibahagikan kepada dua kumpulan, sifat-sifat jamak, sifat-sifat jalal dan sifat-sifat jamal. Sifat jalal ialah sifat keagungan dia, kehebatan dia, kebesaran dia. Sifat-sifat jamal ialah sifat-sifat kesempurnaan dia. Sifat jamal ni misalnya Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang, Al-Latif Allah yang maha pemberi, sehingga pemberiannya itu sangat halus, tidak terfikir, tidak dapat dilihat oleh manusia. Itu juga Habir, maha mengetahui, Alim juga maha mengetahui, Karim maha pemurah, Wasi maha luas pemberiannya dan sebagainya. Itu sifat-sifat jamal. Sifat-sifat jalal yang selalu kita sebut akbar, azim, ya, Dzal jalali wal ikram, ya, Qahhar dan sebagainya. Itu sifat-sifat jalal. Kadang-kadang sifat jamal ini disebutkan sifat-sifat rububiyah. Qul a'udzu birabbin nas. Rabbun tu rububiyah. Sifat jamal ni kadang-kadang diistilahkan juga dengan sifat-sifat rububiyah. Jadi sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat jamal itu sama, dan sifat-sifat jalal diistilahkan juga dengan sifat-sifat uluhiyah. La ilaha illallah, daripada ilah itulah maka timbullah sifat-sifat uluhiyah, daripada Rabb maka sifat-sifat rububiyah. Kedua-duanya ini tidak boleh dipisah. Pasal apa? Kerana kedua-duanya adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipisah. Makna tak boleh dipisah apabila kita percaya kepada sifat keagungannya, sifat jalalnya,
dengan sendirinya maka wajib kita beriman kepada sifat jamal dia, tak boleh dipisah. Mana tak boleh pisah? Kalau dipisah jadi tak sempurna. Macam mana tak sempurna? Dia memandang katalah sifat jalal saja. Bila sifat jalal ni menimbulkan rasa takut dalam hati. Bila rasa takut boleh mati. Boleh lekas kecewa, putus asa, tak ada harapan. Maknanya tuan-tuan, kalau seorang mukmin itu dia tumpu pada sifat keagungannya, dia takut, terkejut dia mati. Lemah jantung ke tak lemah jantung, kalau dah takut kepada Allah, tak ada yang mengimbangi rasa takut, maka dia boleh mati. Begitu juga kalau dia tertinggal satu kewajipan, tinggal satu semayang, tadi namanya tertidur, dia duka cita sangat sampai nak gila, kan tak elok macam ni. Jadi yang mengimbangi apa dia? Sifat jamal. Oh, Allah Ta'ala itu maha pengampun, maha penyayang. Memanglah tadi aku minum arak, tapi selagi aku mau taubat, Allah akan ampunkan. Jadi rasa berdosa tadi, memang rasa berdosa yang menyebabkan kita duka cita, kita susah hati, itu dapat diringankan dengan memandang rahmatnya. Allah maha pengasih, maha penyayang, maha pemurah, maha pengampun. Jadi bila kita ingat sifat-sifat jamal ini, maka seimbang balik. Begitu juga kalau kita susah, dalam keadaan susah, kita susah itu sebenarnya kita takut, itu sebenarnya Allah zahirkan sifat jalal dia kepada kita. Katalah kita sakit, tadi pergi cek dekat hospital, kata doktor awak ada kanser peringkat ketiga, satu lagi peringkat keempat. Kata doktor kalau peringkat keempat tak ada harapan, ini peringkat ketiga. Terkejut kita. Itu zahirnya tuan-tuan. Hakikatnya Allah suruh kita gunakan hati kita musyahadah kepada sifat jalal dia. Ya Allah, aku sakit ni datang daripada Engkau. Engkau tunjukkan sifat keagunganmu, qudrat iradahmu yang mutlak. Aku terima, aku redha. Tapi di samping kita memandang sifat keagungannya tadi, bahawa penyakit yang kita hadapi itu maksud daripada Allah, tujuan daripada Allah, supaya hati kita ni memandang sifat-sifat jalal dia, maka serentak dengan itu hendaklah kita pandang dengan pandangan hati kita sifat-sifat jamal dia. Jadi ada harapan, walaupun peringkat 3 ke peringkat 4, kerana Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Insya-Allah dengan rahmat dia, dengan sifat-sifat jamal dia, penyakit akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan dicontohkan macam Nabi Allah Ayub. Nabi Allah Ayub tu sakitnya kita tahulah. Kalau kita tak tertanggung, tapi apabila dia memandang sifat jamal, maka Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan. Jadi itulah apa yang disebut oleh Ibnu Athaillah tadi, mata a'taka asyhadaka birrahu atau jamalahu. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberi apa yang anda kehendaki, berjaya tercapai cita-cita, apa rahsia di peringkat hakikat? Rahsianya ialah, wahai hambaku, engkau pandanglah dengan pandangan
hatimu sifat-sifat kesempurnaanku. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya tadi Al-Karim, Al-Wasi, Al-Wadud, Al-Jawad, Al-Karim dan sebagainya. Itu bahasa isyarat lah tuan-tuan. Bahasa isyarat. Pening kepala. Apa bahasa isyarat? Wahai Muhammad, engkau tengok mutlaknya kehendak aku. Tapi siapalah yang boleh macam itu tuan-tuan? Sakit kepala lah. Nombor satu, ingat doktor. Ini doktor sana tu boleh ubat sakit kepala macam ni. Sedang yang sebenarnya ada hakikatnya, bahasa isyaratnya, engkau tengoklah kekuasaanku yang mutlak, keagunganku. Aku tunjukkan menerusi pengalamanmu sekarang sakit kepala. Sembuh. Bila sembuh, sekarang Muhammad, engkau tengoklah dengan pandangan hatimu tentang sifat-sifat jamalku, sifat-sifat kesempurnaanku. Tanpa rahmat dan kurnia daripada aku, penyakitmu tak sembuh. Bahasa isyaratnya macam tu tuan-tuan. Inilah yang disebut oleh Ibn Athaillah. Mata a'taka asyhadaka birrahu au jamalahu. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada anda apa yang anda kehendaki, kebaikan yang anda kehendaki, itu bahasa isyaratnya ialah Allah mau hati anda musyahadah terhadap sifat-sifat jamal dia. Jadi yang boleh melakukan siapa dia? Orang yang telah disampaikan oleh Allah ke tingkat iman musyahadah, sebagaimana yang kita terangkan hari itu, ya. Amaraka fi hadhi dari an tandura bi makunatihi wa yaksif ulaka fi tilka dari an kamali dzatihi. Bagi orang macam inilah, itu orang yang ketika hidupnya ini telah dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah. Orang ada makrifah,